Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad alladzi arsaltahu bil haqqi basyiran wa nadhira wa sirajan munira wa ala alihi wa ashabihi alladzi tahhartahum minad danasi tathira. Allahumma Bismillahirrahmanirrahim. Bibarakati Bismillahirrahmanirrahim. Wa bisyafaati Bismillahirrahmanirrahim. Irfa' qudratana. Syukran. Imam. Yasam. Irfa' qudratana, irfa' darajatana. Allahumma yassir umurana, Allahumma yassir hayatana, Allahumma yassir amwatana, Allahumma yassir mahsyarana. Washrah sudurana bifaidil iman bik. Warzuqna min haitsu la nahtasib. Bifadlika wa ihsanika wa judika wa karamika Allah ya karim. Alhamdulillah, 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 Astaghfirullah, Astaghfirullah, Astaghfirullah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah. Tuan Pengerusi, Jawatan Kuasa, Imam dan barisan pegawai masjid, sekalian jemaah, Allahu Akbar. Ada di syurga, kita memanjatkan setinggi-tinggi syukur. Lafaz yang paling mulia, kalam yang paling mulia, bisikan yang paling mulia, perasaan yang paling mulia. Mulakanlah hidup kita, mulakanlah hidup kita dengan lafaz Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Alhamdulillah. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. Wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal ardh hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inilah yang diajar oleh Allah SWT kepada baginda junjungan mulia Habibullah Sayyidul Mursalin, Sayyidul Syuhada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk kita, Nabi itu dah sahih dah. Tanpa dosa awal dan akhir. Diampunkan, tak ada dosa pun diampun. Nabi kan tak ada dosa tapi dapat keampunan. Kan heran tu, pelik kerja Allah ni. Nabi tak ada dosa tapi diampun. Allah ya karim. Dialah nur ala nur, cahaya atas cahaya, ya. Kita ni dilindung cahaya oleh pokok-pokok, oleh maksiat. Cahaya tak sampai kita, terlindunglah dengan banyak hijab. Nabi tak ada hijab, nur ala nur, direct, cahaya Allah, cahaya Nabi.
Jadi cahaya Allah tu nak singgah pada cahaya kita, dia kena singgah cahaya Nabi tu. Kan? Jadi kalau nak dapat cahaya Nabi, ni yang Ana suka berbicara hal-hal berkaitan tazkiyatun nafs, tarbiyatun nafs. Kerana daripada nafsu ni, daripada jiwa raga, daripada jiwa, daripada raga inilah yang jadi menghalang, jadi penghalang nur tadi. Ya. Jadi bicara ni sangat lama lah. Ya. Sangat lama. Selama-lamanya manusia. Tempoh lama tu selamanya ada manusia. Dari Adam AS sampai hari kiamat. Jadi Allah rumuskan dalam Kitabul Aziz, Kitabul Azim, Al-Furqan Al-Karim. Nak membina, nak membersihkan cahaya, bukan bersihkan cahaya, nak bersihkan jiwa raga kita supaya cahaya tidak mantul, supaya cahaya meresap. Inilah hadiah Allah bagi pada kita. Dari baginda Rasulullah SAW. Mesti selalu ditatapi, selalu dihayati, selalu ditangisi. Sahabat-sahabat ahli syurga, kita dah sampai zon nak menangiskan diri kita. Sangat susah. Sebab hati kita terlalu lama dengan gelombang pasad, kerosakan, maksiat, hasad, dengki. Sebab tu nur Nabi ni mantul. Macam cahaya matahari lah. Kena bangunan ni mantul. Belah sana gelap, sana terang. Ya. Tapi dia mantul lah, boleh datang balik. Datang balik, tengoklah kita punya tazkiyatun nafs. Pembangunan jiwa kita, pembangunan jiwa raga kita, pensucian jiwa raga kita, pembelaan jiwa raga kita. Ini tema yang Allah bicara hal ni lah, 30 juz ni. Membicarakan manusia, perangai manusia, watak manusia, jiwa raga manusia. Ya? Baru kita selalu kalau kita baca cerita Bani Israel itu berulang-ulang. Sebab dia kena ada kat kita. Bila buka Baqarah ada kat kita. Bila dekat surah Al-Anbiya ada kat kita juga. Semua kena kat kita. Bila buka surah An-Nas kita juga. Minal jannati wan nas. Samsing kita ni. Mana dapat nur? Apa Allah nak ampun? Kerana kita dengan jin serupa. Qul a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Satu status manusia. Serupa jin. Sombongnya, riaknya, jahatnya, perangai hodohnya. Ini Allah turunkan. Tapi jangan kita sedih pula. Jangan kita mati kutu pula. Ada jalan selesainya. Itulah dipanggil hidayah. Dipanggil Al-Quran, dipanggil sunnah Rasulullah. Hadis-hadis Nabi. Bicara-bicara ulama. Ya? Para alim, bicara orang-orang tua kita. Ya? Yang selalu berbicara hal-hal kebaikan. Ya? Dia tak mesti buka kitab. Atuk saya dulu tak sekolah, tapi bicara iman tu Masya Allah. Ya? Dia mengaji Quran lepas asar, tak mesti. Setiap lepas asar dia mesti baca Quran. Tak sekolah. Tadika pun tak pernah jumpa. Belajar mengaji, beranji, semayang. Tengok macam mana dia. Tazkiyatun nafs, tak ada ilmu. Kita ilmu lama dah. Allahu Akbar. Hebatlah kita kan. Harap-harap kita begitulah. Itulah doa kita kan. Rabbana atina, imam tadi doa. Allahumma ahina bil iman wa amisna bil iman wa adkhilna jannata ma'al iman. Ni bicara iman ni bukan bicara hari ni pergi pasar Amin, besok pergi pasar Haji Rashid. Besok pergi pasar besar boleh tinggal. Setahun sekali singgah pun tak apa. Kan? Tak pernah pergi pun tak apa. Tapi iman kena singgah hari-hari. Singgah hari-hari. Ya? Sebab dia jadi masalah. Kalau kita tak singgah, dia jadi masalah.
Masalah hidup kita, masalah kubur kita, masalah mahsyar kita. Masalah. Jadi kita tak mau banyak masalah. Kita harap-harap semua sahabat-sahabat kita ni dari pengusinya sampai lah yang duduk belakang-belakang tu besok memberi syafaat kepada kita. Itu doa kita. Allahumma ja'alna bisyafaati minas sahabat. Ya Allah, berikan aku syafaat dari sahabat-sahabatku. Kan? Memanglah Nabi kata besok di yaumul mahsyar masing-masing nafsi-nafsi. Tapi ada bab yang lain, bab syafaat. Itu kasihnya Allah pada kita. Itu Ar-Rahman Ar-Rahim Allah pada kita. Tanggung sendiri. Tapi ada sahabat boleh beri syafaat. Itulah hak Allah untuk kita. Ini bajet Allah untuk kita. Ini kita kena banyak syukur. Sebab tu kena banyak Allahu Akbar, Alhamdulillah, Allahu Akbar, Alhamdulillah, Subhanallah, Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Apalah nak baca? InsyaAllah. Mukadimah ni. InsyaAllah. Semalam bila pengusi mesej kat saya, Allahu Akbar, saya sedang buat 2 bahan persiapan malam tadi dan jadi berat yang malam tadi tu. Jadi pengusi mesej, tolong kuliah. Jadi anak kata, Allah, ni tak siap lagi ni macam mana, tapi jawablah dulu. Jadi Allah beri anak nasru minallah, pertolongan Allah untuk memudahkan bicara kita pagi ni. Anak jumpa satu buku, dia punya 1 hari 1 hadis. Sahabat kena beli buku ni. Kalau beli kitab Imam Bukhari, Imam Muslim, ingat tak baca lah. Dia beli buku ni. Cukup ni, cukup. Cukup lah ni, jadi orang hebat. Sebab tuan-tuan dah hebat. Semayang 5 waktu, apa lagi? Tapi rupanya banyak lagi. Kita kata apa lagi? Banyak lagi. 30 juz, bukan solat aja. Ya? Jadi buku ni, kalau nak beli adalah nama ni Profesor Dr. Ajma'in Safar, UTM. Dia ustaz ni, sama saya belajar di Universiti Melaya, tapi dia fakulti lain, dia pengajar Islam, saya akademik Islam, dia dah profesor, ajalah menulis buku ni. Disusun hadis-hadis, 1 hari 1 hadis. Baik. Jadi insya-Allah pagi ni sehingga sehingga 7.35, sahabat-sahabat ahli syurga semua, ahli syurga ni kena sebut Tuhan. Kita tak tahu, tapi Allah selalu sebut Jannatul Firdaus, Jannatul Naim, Fauzan Azimah. Kita tak nak sebut Allah. Apa kita ni tak matching dengan Allah. Kita ni macam nak masuk syurga, tapi kita tak matching dengan Allah. Allah sebut. Banyaklah dibuka dari Al-Baqarah. Ulaika humul muflihun. Tadi Imam baca Innal ladzina kafaru sebelum tu kan cerita orang-orang berjaya. Cerita berjaya tu syurga lah. Jadi kita mesti bicara perasaan syurga, minda syurga, hati syurga, nafsu syurga. Itu yang Allah minta dalam Quran ni. Ya. Jadi kita nak tahap tu kita kena kalau Imam Al-Ghazali dia beruzlah setahun. Beruzlah. Barulah akhirnya jadi ahli sufi. Sebelum tu gedebel dia sombong. Sombong dengan Allah. Dia pakar. Ilmunya Masya Allah. Sultan jemput, menteri jemput, berceramah. Oh, dia gedebel. Ilmu banyak. Tanya buat apa, semua dia jawab. Satu hari, dilantik jadi profesor, jadi naib chancellor. Universiti di Iraq. Satu hari dia berkuliah. Besok dia tak boleh cakap. Tak boleh cakap. Allah tahan ilmunya, Allah tahan kata-kata je. Dia pun tulis surat berhenti kerja. Dari Iraq dia pergi Syria, jumpa sahabat dia. Anak murid dia ramai. Pergi Syria, dia pergi masjid. Minta izin duduk di masjid atas. Masjid dulu kan ada bilik atas tempat azan, tangga. Sekarang tangganya pakai ni. Dulu tangga betul, masjid. Benut saya dulu pakai tangga kan. Naik. So atas tu ada bilik. Dia beruzlah bertahun-tahun. Bertaubat. Akhirnya Allah beri dia ilmu yang dipanggil ilmu tasawuf. Barulah dia segar balik. Barulah dia perasan bahawa dirinya jahil dahulu. Profesor jahil. Kita
Senceput. Wah, jadi benda-benda inilah yang Allah bicarakan. Baru harta satu trailer punya sombong. Kesombongan ni Allah bayangkan dengan siapa tu dia nama Firaun? Nak Qarun. Kesombongan maksimum dengan harta. Firaun kesombongan dengan kuasa sampai mengaku sultan Tuhan. Jadi bicara ni sahabat, Allah berbicara dengan kita. Bila baca Quran tu sahabat, tak perlu berlomba-lomba. Oh, Ramadan 30 juz. Bohong. Tak sampai nak buat. Tak sampai maksud tujuan Quran. Dapatlah pahala. Maksud bohong tu bukan apa. Maksud kita hanya dapat pahala kita baca. Tapi pahala iman, pahala tazkiyah, pahala jiwa hebat, jiwa merdeka, jiwa berjaya, jiwa ahli syurga tak dapat. Sebab kita tak faham. Ya? Jadi kita kena seimbangkan baliklah, ya, insya-Allah. Hadis hari ini nak cerita, saya nak kupas tajuk. Saya masih berbicara dengan wa nafsi wa ma sawwaha. Jiwa manusia ni hebat. Allah dah kata hebat, apa kita pelekeh pula? Kita mesti bicarakan dengan sehebat-hebatnya ni. Seperti Allah pandukan kepada kita. Qad aflaha man zakka. Berjayalah orang yang memerdekakan jiwa raganya. Berjaya. Siapa yang membiarkan, buat tak kisah, buat ada tapi buat ada, dia tak berjaya, dia gagal. Siapa biarkan jiwa raganya dengan lalai, ghaflah, dengan mungkar, dengan sayiat, dia tak berjaya. Tak berjaya. Sebab tu dibangunkan dengan iman, dibangunkan nafs tu maknanya jiwa raga. Bangunkan dengan iman, bangunkan dengan wahyu, bangunkan dengan zikir, bangunkan dengan amal soleh, bangunkan dengan baik hati, menolong orang, cari amal. Pagi-pagi ni susun. Amal apa aku nak buat? Bangun pagi, amal aku nak. Siapa aku nak tolong hari ni? Siapa aku nak tolong hari ni? Siapa fail aja, tak berjaya lah. Ya? InsyaAllah. Baik, temanya ialah khairun nas, sebaik-baik manusia. Pagi ni setengah jam ni insya-Allah sebaik-baik manusia. Ya. Sebaik-baik manusia kita lah. Ya. Abang kakak, ayah ibu kita lah. Tapi kita kena lihatlah kriteria, ciri-ciri, indikator yang dikatakan khairun nas, ya. Nanti saya nak cari satu surah yang saya nak bentang bagi ni. Allahu akbar. Surah yang mana, ya? Surah Al-Ma'arij. Alhamdulillah. Surah Ma'arij ni membicarakan dua kelompok manusia. Banyak surah-surah dia bincang betul. Kelompok manusia, jenis manusia. Manusia mana yang kita nak kita nak pilih, ya? Pertama, Allah kata orang-orang yang tidak percaya dengan waqi', dengan hari kiamat, bi'azabi waqi'. Pertama orang yang apa Allah kata, sa'ala sa'ilun bi'azabi waqi'. Orang bertanya, berbicara, orang prajudis, orang tak percaya dengan azab yang waqi', azab yang pasti berlaku di mahsyar, ya. Azab ni lil kafirina laysa lahu dafi. Azab ini untuk orang-orang kafir dan dia tak mampu menahannya. Jadi orang-orang kafir ni perangai dia, ni nak cerita kriteria ni. Yubassarunahum yawaddul mujrimu law yaftadi min azabi yawma idzin bibani. Orang-orang kafir ni mereka melihat pada hari kiamat, hari mahsyar, hari azab, ya. Orang yang berdosa
ingin sekiranya dia dapat menebus dirinya. Kan orang kafir sebab tu dia kumpul harta, kumpul percayaan dia harta dia boleh tebus. Sebab tu bila bapak dia mati, tok dia mati, dibakar, tebus dia tu. Dibuat kereta, dibakar, dia tebus. Tu kufur dia begitu. Betul lah kata dia. Ada orang, anda dengar kawan beritahu beberapa tahun lepas, ada manusia ni berjawatan besar, dia rasuah tiap bulan pergi umrah, dia tebus dosa dia dengan harta. No, tebus dengan taubat, tak buat lagi. Tuan, pengusi kita sangat baik. Saya datang rumah pengusi bawa pisang busuk. Macam mana hubungan saya dengan dia? Besok saya belanja dia makan nasi Arab, itulah bawa durian busuk lagi. Apa respon, apa persepsi pengusi pada saya? Macam ni ustaz. Jadi macam itulah kita dengan Allah. Bukan buat baik tu, buat jahat itu boleh ditebus dengan barang buat baik, tapi dengan taubat, artinya berhenti. Ni orang kafir ni. Sebab tu dia berberhala, dia buat jahat. Memanglah ada orang kafir tak buat jahat, tapi jahat dia kafir. Kafir tu jahat paling besar. Ada orang nilai kafir pun baik, betul lah dia baik dengan awak, tapi dia jahat dengan Allah. Syurga ni bukan awak punya, Allah punya. Anda faham betul? Ni tak apalah, yang penting dia kafir pun dia baik. Besok kita nak tolong dia ke? Jadi jangan buat persepsi hidup ni mengikut nafsu kita, mengikut wahyu Allah SWT. Orang kafir ni dia nak menebus dirinya dari azab, wa sahibatihi wa akhihi, dengan sahabat-sahabat dia, dengan saudara mara dia, semua dia minta tolong. Wa fasilatihi allati tuwi, dan orang-orang yang dahulu membantu dia dalam perniagaan, dalam karier, dalam kerjaya, dalam kehidupan. Wa man fil ardi jami'an summa yunji. Kalla, Allah kata. Kalla, dan orang-orang di bumi seluruhnya kemudian mengharapkan tebusan, dapat menyelamatkannya, sama sekali tidak. No, sorry. Allah kata no. Allah kata kalla. Yang kau pandai-pandai atur hidup manusia dengan macam-macam idea. Jadi kesian orang kafir. Sebab tu orang kafir ni kena bicara Allah. Syukur, alhamdulillah. Wah, tahu ke banyak untung banyak. Thank you for Allah tahu. Bawa pada Allah. Lepas kita yang kita biarkan, kawan lama tapi tak pernah kita bicarakan Allah pada dia, dosa besar kita. Dan Nabi menangis. Lalu orang Yahudi meninggal, dia usung bawa kubur, Nabi menangis. Terus sahabat tanya, kenapa ya Rasulullah? Aku tak sempat ajak dia kalimah la ilaha illallah. Kena ajak Allah, bicara Allah pada keluarga, pada anak-anak, cucu, menantu. Jom bicara Allah. Jom bicara Allah. Hari ini ibu nak cerita Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita zikir Bismillahirrahmanirrahim. 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 Ya? Anak kita pandai-pandai, bila dia baca. Abang long baca, terjemah sikit. Angah sama. Dah belajar universiti ramai. Kita tidak mengambil peluang untuk minta bantuan semasa kita hidup ni. Jadi akhirat tak boleh tolong. Yang kedua, ni yang kita nak masuk, manusia yang baik. Jadi ma'arij, innal insana khuliqa halu'a. Manusia ni gelisah macam, resah gelisah, tak puas hati je. Hujan pun tak puas hati. Dah sebulan panas, hujan 2 hari bising. Keluar masjid tu, aduh ya Allah, kalau orang keluar masjid macam ni bahasanya.
Tak reti nak khabar lah manusia ni kan. Tak buat hati saja dengan Allah. Kipas besar bising, kipas kecil bising. Roboh bising lagi. Bangun bising juga manusia ni. Iza massahu syarru jazu'a. Bila dia ditimpa kesusahan, keluh gesar, kecewa, putus asa, terkejut, meninggal, hancur lebur. Inilah gantung diri kat pokok tauge. Manusia gelisah. Pegang yang hodoh manusia. Wa iza massalu khairu manwa. Kalau dia dapat baik, ini aku. Kau tak kenal aku ke? Tak, orang kampung semua kenal aku, kau tak kenal. Kau ni tak patut. Jahat manusia pada diri sendiri. Dia tak jahat dengan orang. Orang pemeluat dengan dia. Jahat pada jiwa raganya sendiri. Sombong, riak, takabur. Illal musallin, kecuali orang-orang yang bangunkan solat. Solat ni tuan-tuan pertama dan utama. Tapi kena ingat solat ni Allah tak pandang akhirnya. Jika dengan manusia kita gagal berbicara, gagal menyantuni mereka, Allah tak pandang. Tapi sebagai seorang mukmin, solat yang pertama. Tidak itu. Bila akhirnya Allah kata, beritahu sahabat, kau tahu tak siapa dia? Orang yang muflis. Sahabat confident jawab, orang tak ada duit lah ya Rasulullah. Siapa lagi? Dah, orang yang pahalanya habis dia beri pada orang. Ketika sesi timang menimang. InsyaAllah. Allahu a'yazubillah. Orang yang solat, alladzina hum ala salatihim daimun. Orang yang solatnya konsisten, istiqamah, mustaqim, bukan celak-celup, istiqamah. Tahajud 2 rakaat, istiqamah, terus, istiqamah. Bersedekah terus, walaupun RM1, istiqamah, istiqamah. Daimun, tidak pilih-pilih, pilih-pilih, tak pilih-pilih. Sembahyang hajat bila ada masalah, pilih-pilih tu banyak cantik. Kan? Ada masalah pun sembahyang hajat. Kita ni pilih-pilih, tidak konsisten, tidak istiqamah, tidak jitu. Daimun sentiasa. Ada orang amalkan solat hajat hari-hari, cemerlang. Teruskan. Wallazina fi amwalihim haqqun ma'lum. Dan orang yang tahu pada hartanya itu ada hak orang lain. Ana jumpa seorang sahabat tak jauh dari sini, tapi rahsialah. Rahsia dia dengan Allah. Dia bersara, pencennya banyak, tapi saya pun tak tahulah banyak apa. Dia ada kelapa sawit 10 ekar. Saya ada adik-beradik harta pusaka sawit 12 ekar. Sebulan dapat RM6,000. Kan? Itu kalau dia 10 ekar pun tak jauh lah. Jadi pencen dengan tu, jadi akhirnya dia cari haji. Saya nak beli syurga. So dia bagi saya setiap bulan 1,000 untuk menyantuni masyarakat. Alhamdulillah, 1,000. Inilah kita nak bicara hal syurga ni. Bicara hal syurga, Dia beli syurga. Kan Allah kata gitu kan? Dalam surah apa tu? Surah Shaf. Allah berjual beli. Dan orang yang yakin dengan hari kiamat, walladzina yusaddiquna biyaumiddin walladzina hum min azabi rabbihim mushfiqun. Dia takut dengan azab. Takut dengan azab ni kena cakap dengan Allah, ya Allah, wa qina azaban nar, ya Allah, aizna min azabin nar, ya Allah, aizna fid dunya, aizna fil akhirah. Kena cakap dengan Allah. Itu Imam selalu baca tu, nak ajar makmum. Tapi kita punya kualiti tu kena meningkat sampai menitis air mata. Antara amal yang boleh memadamkan api neraka ialah air mata yang takut dengan azab Allah.
Air mata yang keluar kerana takut amal tidak diterima. Ya Allah, Engkau terima ke amalku ni, ya Allah. Berpuluh-puluh tahun aku sembahyang ni, ya Allah. Terimalah, ya Allah. Engkau tak terima pun tak apa, ya Allah. Tapi Engkau beri aku rahmat. Cepat aku masuk syurga. Ya? Jangan paksa Allah terima amal kita yang seceput ni. Yang kualiti macam mana rupa kan. Kategori apa, sirim apa kan. Kadang lalai, bukan kadang. Macam saya sembahyang. Allahu Akbar sampai pasar, Allahu Akbar balik kampung. Ada dia kualiti. Jadi kita mengharap rahmat Allah kan, insya-Allah. Baik, saya tambah dengan sebaik-baik manusia tadi, solatnya, beri zakatnya, beri sedekahnya, takut dengan azab Allah Yang seterusnya ialah manusia yang paling baik. Khairun nas yanfa'un nas. Sebaik-baik manusia ialah orang yang memberi manfaat pada orang lain. Biar sedikit. Allah nak tengok yang sedikit tu lah. Sebab banyak tak mampu. Banyak kita tak mampu. Kita mampu sedikit. Mula dengan sedikit. Yang kedua hadisnya khairun nas ahsanuhum khulqan. Sebaik-baik manusia ialah manusia yang akhlaknya first class. Jadi akhlak yang mulia ni dia subjektif, dia berubah-ubah. Tengok suasana kan? Nabi pun gitu. Ada ketika Nabi mata merah marah. Ketika Nabi diam. Tapi bila berhadapan dengan kufar, pedang yang naik. Itulah akhlak Nabi. Dia menangis mengenang orang-orang miskin. Bergegas perintahkan Fatimah, jangan cari orang miskin, bagi. Itu akhlak Rasulullah kan? Lepas solat subuh dia berkuliah, tanya sahabat, siapa dah ziarah orang sakit subuh tu? Siapa dah ziarah orang sakit? Abu Bakar. Sebelum subuh Abu Bakar dah ziarah orang sakit. Siapa dah bagi makan orang miskin? Abu Bakar angkat tangan. Sebelum subuh dia bagi makan. Siapa apa lagi? Ada 5 soalan tu kan? InsyaAllah. Akhlak yang mulia, pertama akhlak kepada Allah, akhlak kepada Rasulullah, sesama manusia. Of course lah ibu bapa, anak, suami, isteri. Itu kalau dibicara boleh tajuk yang panjang lah. Bicara yang panjang. InsyaAllah. Baik. Dari Abi Hurairah, an Abi Hurairah qala su'ila Rasul an aksari ma yadkhulun nas jannah. Rasulullah ditanya satu hari, Rasulullah ditanya, siapa yang ramai masuk dalam syurga? Su'ila Rasulullah an aksar. Aksar ni maknanya ramai. Ma yadkhulun nas jannah, masuk ke syurga. Qala, Rasulullah kata, taqwallahu wa husnul khuluq. Orang yang ramai masuk syurga, orang yang bertakwa dan akhlaknya mulia. Pertama, akhlak yang sangat sukar kita bimbing ialah akhlak hati, akhlak roh, akhlak nafsu. Yang itu akhlak yang dalam ni lah yang selalu umpan kita ke dalam neraka kan? Ana pernah berbicara, tuan mesti minta maaf lah, mungkin ana pun tak belum pernah sembahyang solat Jumaat sini kan. Manusia ni dia masuk masjid tegang. Kenapa masuk masjid tegang? Daripada datang sampai balik tak siapa. Sembahyang sebelah tak bagi salam. Assalamualaikum, khabar haji apa khabar, sihat? Tegang. Macam mana nak masuk syurga wajah tegang ni? Kata nak masuk syurga, mestilah senyum gembira dengan orang jiran sebelah. Tegang. Ni akhlak Ni nak ubah payah ni. Mata kata-kata masjid macam tu. Ni masjid ni tegang. Ada satu masjid saya singgah main maghrib. Assalamualaikum. Macam nak bergaduh. Sama tu. Tegangnya, ya Allah, ya Rabbi, lembut-lembutkan kena spa sikit iman kita biar dia lembut. Kena spa, kena ceria. Senyum, assalamualaikum ji, apa khabar? Salam yang Nabi paling suka, salam dengan budak-budak. Dengan budak-budak kita menonohnya. Kan? Tu akhlak Nabi
Siapa pula su'ilaan aksaru ma yadkhulun nas? An-nar. Siapa pula yang ramai masuk ke neraka? Nabi kata, al-famu wal faraj, lisan dan kemaluan. Ini ramai manusia. Mulut celupa, mulut dusta, mulut menghina, mulut tak cakap apa-apa, dosa juga. Dosa, tak salam, tak senyum, dosa tu. Saya tak kupas lah. Sebaik khairun nas ahsan khairukum man yurja khairahu. Sebaik-baik kamu ialah orang yang mengharapkan kebaikan. Yurja khairahu. Rojak ni harap. Harap kebaikan itu diterima Allah SWT. Harap. Dia mengharap buat baik, dan mengharap Allah terima amal baik dia. Ya Allah, terimalah ya Allah. Kan Nabi Ibrahim kat surah Al-Baqarah tu, macam mana ayatnya lepas dia buat, dia membina Kaabah tu. Sekejap, rujuk Allahu Akbar. Wa iz a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa iz yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, sebaik saja Nabi Ibrahim buat Kaabah siap comel-otek, orang dah boleh tahu, boleh beriktikaf, dia pun berdoa bersama Nabi Ismail, Rabbana taqabbal minna, ya Allah terimalah amalku ini, terima amal kami. Tengok yarju khairan. Nabi Ibrahim kompong syurga, dia ajar kita macam mana? Al-Baqarah ayat 127. Muka surat cari sendiri. Muka surat 20. Bagus. Renungi Nabi Ibrahim ni dalam muka surat, dua muka surat ni 19 dan 20. Dia mengesapkan diri kita untuk jadi hamba yang baik. Jadi kita mesti mengharapkan kebaikan. Ya Allah, tunjukkan aku amal baik, tunjukkan aku ya Allah, beri aku peluang ya Allah, tunjukkan aku amal baik. Amal baik ni lah nak nampak syurga. Wahai ahli syurga. Ada seorang sahabat beriktikaf. Saya baca masjid sampai satu bab beriktikaf di masjid. Carilah hadis-hadis. Ada kisah dalam hadis-hadis tu. Ada seorang sahabat, dia bernazar iktikaf di masjid. Dan dia beriktikaf di masjid. Hari itu ada sahabat lain datang panggil dia, minta tolong. Ada orang mati, bagi tolong. Dia tinggal pada nazar tu. Nazar ni wajib, tak boleh tinggal. Dia tinggal. Iktikaf tu dia pergi. Kalau iktikaf dia 10 hari, hari tu dah hari ke-10, tak kena ulang balik. Satu semula. Agak gitu. Jadi manusia ni utama. Malam tadi sahabat tanya dalam usrah, amal apa yang nak diutamakan bulan Rejab ni? Semua amal mesti utama. Buat dulu. Dengan Allah dulu, dengan manusia dulu. Hablum minallah, hablum minannas. Dalam satu ayat tu. Bukan ayat lain-lain. Hablum minallah, hablum minannas, hablum minallah, hablum minannas. Sedondong kanan kiri. Mana ke depan ke belakang? Sama-sama depan, sama-sama belakang. Mengisi balik kan? Macam mana? Gitu. Ke gitu. Allah depan, manusia depan. Allah depan, manusia depan. Hablum minallah, hablum minannas. Sebab manusia ni tak peduli manusia, terlalu sangat. Kesian. Lepas tu saya ulang. Penyakit masyarakat tak peduli jiran. Senyum dengan jiran pun pahit. Angguk pun macam angguk angsa ni. Saya ulang sebab inilah yang diajar akhlak tadi, hadis akhlak kan. Khairun nas ahsanuhum khulqan, ya. Baik, sebaik-baik manusia. Khairukum li ahlihi, khairukum li ahli. Sebaik-baik kamu ialah orang yang baik dengan ahli keluarganya, baik dengan isterinya. Isteri jangan dipukul bantai. Umur kita tak ada, kalau ada lagi ada masalah besar tu. Ini anak-anak muda kahwin ni, baru setahun 2 tahun dah mula tangan naik, kaki naik,
periuk naik, Allahu Akbar. Ni suami yang jahat, tidak khair. Sebab Allah beri dia anugerah seorang isteri. Anugerah tu adakah semua perempuan isteri kita? Haji berapa ramai dulu? 100, pilih satu. Tak, kita tak tahu. Bercinta dengan si A, kahwin dengan si B. Kita tak tahu. Sebab tu bila kita dapat tu, Allah anugerah. Kalau betul bercinta dengan si A dapat pun, itu anugerah Allah juga. Baik dengan isteri. Saya ni macam baik, tapi selalu juga tak baik. Saya bawa isteri saya. Tanya saya baik tak baik, tanya dia. Baik isteri. Baiklah. Pertama, baikkan, jaga perasaan dia, kan? Lepas tu bimbing iman dia. Bimbing iman dia, bimbing tarbiyah dia, Dan banyak lagi lah. Khairukum man at'amut ta'am. Sebaik-baik kamu ialah orang yang memberi makan. Minggu lepas saya balik ke Benut, uruskan kebun pusaka, tebang 2 ekar nak tanam baru. Pukul 5 bergerak sebelum subuh. Target, ya Allah, aku nak semayang di Masjid Senggarang. Alhamdulillah, sampai Masjid Senggarang tengah azan. Amin ya Allah, terima kasih, kau selamatkan perjalanan. Habis siap lepas semayang, pintu situ macam-macam kuih je. Bukan nak cadang je, tapi kalau boleh juga cadang. Allahu Akbar, saya pegang ni sejuk. Ada yang dah sejuk. Ni panas, saya buat cucu. Amar ambil ni. Karipap, ambil 4 biji. Panas-panas, masuk kita makan. Allahu Akbar. Ni. Khairukum man at'amu ta'am. Dimakan, siapa-siapa lah, beri makan kepada siapa-siapa, jiran kita utamanya, suami isteri kita utamanya, anak cucu cicit kita utama. 2 hari lepas saya berbual dengan kawan. Dia cerita duit banyak. Cerita mesti duit banyak. Dia tak cerita duit dia banyak. Saya tahu duit dia banyak. Suami isteri kerja, pencen lagi, kan? Jadi dia cerita bab zakat. Zakat ni macam mana je? Panjang-panjang cerita. Pertama je, zakat ni beri pada adik-beradik yang miskin. Pertama beri makcik-makcik, pakcik-pakcik. Mesti dalam senarai pilihan. Saya zakat pencen pergi adik-beradik je. 150. Barulah adik-beradik guyup. Oh gitu rupanya berkat zakat sedekah ni. Hatinya lembut dengan kita. Kalau tidak, masing-masing moncong, tegang. Kan? Rupanya bila dia begitu, bukan sahaja yang menerima jadi manis, yang dengar pun gembira. Yang dengar tu kaya, tak sampailah kat dia. Yang tak berapa ada ni. Jadi rupanya dia bercerita dengan kakak dia, dengan adik-beradik dia. Jadi sekarang ni senyum lebar semualah. Pentingnya kita beri pada adik-beradik. Duit kelapa sawit lebih tu bagi dah. Ada 5 minit lagi. Tak habis hadis ni, kita sambung lagi. Khairukum alinukum manakibu fi solat. Sebaik-baik kamu ialah yang memaniskan solatnya. Solat kita manis, tenang, tartil, bismillahirrahmanirrahim. Jangan macam dulu tingkatan 1, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir, assalamualaikum. Ini bukan ahli syurga ni, ini baru belajar. Kita ni ahli syurga. Bismillahirrahmanirrahim. 6. Alhamdulillahi rabbil alamin. 6. Imam macam 4 tak apa, 4 boleh imam. Saya sebut pasal 6 tu boleh pilih 6. Bukan nak komen imam Imam dia boleh baca 2, boleh baca 4, boleh baca 6. Umumnya di Johor ni macam 4. Saya jumpa satu masjid, masya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. 6. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Oh sedap. Tapi Taranum ni sedap lah. Taranum Jawa ni tak sedap.
sedap pada diri sendiri. Juga maniskan solat-solat dengan zikir-zikir. Lepas solat duduk sekejap, menung ahli syurga ni sampai tak ya Allah, aku ni sampai syurga tak ya Allah. Kena cakap dengan Allah. Banyak baca Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ini ayat paling tinggi. Keimanan ini ayat surah paling tinggi. Pegang dia kuat-kuat, genggam dia, kepit dia rapat-rapat, cium dia sepuas-puasnya. Tak perlu puas, cium ni baca lah. Cium pada ruh. Ini ada hadis Tok Guru 2 malam lepas tengok ikut kuliah Tok Guru tu, kitab Sirus Salikin, dia rujuk ni Fadilat Al-Ikhlas. Dia dapat genggaman syurga dari Allah. Satu hari 100 kali. Jadi rupanya nak masuk syurga ni macam-macam rupa. Tapi mana satu wallahu a'lam. Buat aja lah. Mudah-mudahan besok seperti yang Nabi kata, bila kita masuk liang lahat, semua amal kita berkeruyuk. Assalamualaikum, hajar, aku solat, hajar, aku zikir, hajar, aku Fatihah, hajar, aku sedekah. Semua kumpul. Allahu Akbar. Buka kitab di sebalik tablik kubur. Amal kita menderu-deru datang. Quran datang, sedekah datang. Apalagi amal kita, senyum datang, masak kita. Ibu paling banyak masak kan? Allahu Akbar. Sebab itu ibu ni paling cepat masuk syurga. Jaga 4 aja. Jaga solat, jaga maruah dia, jaga harta suami dia. Apa satu lagi? Puasa 4. Tak payah sibuk lain, jaga 4 ni. Jaga suami, jaga harta dia banyak, kaya milioner, jaga puasa je, jaga maruah. Maruah tu bukan sekadar maruah tu termasuk maruah jati diri lah. Jangan mengetahui orang jatuh maruah suami. Alah, anak isteri si fulan ke ni, kaki mengumpat, jatuh maruah suami. Alah, isteri si fulan ke ni, oh mulut Masya Allah, jatuh maruah suami. Jaga maruah suami bukan sekadar jaga kemaluan, jaga perangai akhlak kita. InsyaAllah itulah sahabat. Nabi juga berpesan banyakkan selawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Paling tidak selawat Jibril alaihissalam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Agar kehidupan kita dipandang Allah. Ini satu lagi tuan. Kita minta Allah pandang. Ya Allah, kau pandang aku ya Allah. Aku banyak dosa ya Allah. Tapi kau pandanglah aku sekejap. Dengan rahmatmu, dengan kasihmu. Beri aku syurgamu ya Allah. Pandang sampai menangis. Pandang ya Allah, pandang aku ya Allah. Kan? Allah gunakan istilah yang zuru. Allah melihat kamu semua. Allah melihat manusia. Jadi kita nak Allah pandang kita dengan rahmat, pandang dengan barakah, pandang dengan maghfirah, pandang dengan apa lagi? Yang tu kita nak, insya-Allah. Jadi sahabat Tuan Musi, terima kasih banyak Tuan Musi beri peluang dan peluang. Kita masih bicara pembersihan an-nafs. Qad aflaha man zakkaha. Insya-Allah, mudah-mudahan Allah rahmati hidup kita, berkati, terima amal kita. Lepas tu doa apa? Amalan makbulan, amalan bariran wa makbulan, amalan yang baik dan amalan yang terima. Itulah doa kita hari-hari. Ya Allah, terimalah amal ni yang seceput ini, yang tak ada apa-apa di bagimu. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Mudah-mudahan Allah istiqamahkan kita. Ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Berada di jalan yang istiqamah, yang konsisten, dengan iman, dengan amal saleh, dengan takwa,
dan bagai-bagai lagi insya-Allah. Wallahu a'lam bisawab. Minta maaf kasar bahasa, contoh tak mengena, contoh tak elok. Astaghfirullahalazim. Wallahu a'lam bisawab. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma rabbana innaka ta'lam anna hadhil qulub qad istama'at ala mahabbatik wal taqas ala ta'atik wa tawahhadas ala da'watik wa ta'ahadas ala nasrati syariatik wa usikillahumma rabitataha wa adim muddaha wahdiha subulaha wa amla'aha binurikal ladzi la yakhbu washra suduraha bi faidil iman bik wa jamili tawakkuli alaik wa ahyaha bi ma'rifatik wa amisaha ala syahadati fi sabilik innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum.